So hari ni kita buat sikit revision from the Freshlin program question, set B bilangan 1, vector question, question number 3. Okay, everyone tengok macam mana cara saya menjawab. Okay, after kita finish vector ni baru kita pergi coordinate geometry, soalan bermasalah. Okay, now listen lah. So siapa yang dah buat boleh check jawapan. Okay, siapa yang belum buat, baca bersama-sama saya, buat bersama-sama dengan saya. Sekarang. Sebab saya nak, okay, sebab macam ni tau, sebab saya tengok kalau kita asyik buat dalam seminggu kita tak buat 2 chapter, kita akan jadi lambat. Jadi macam coordinate geometry tu I pergi one by one kan. Okay, supaya apa? Supaya sebab memang saya nak semua orang boleh jawab coordinate geometry. Pergi vektor pun sama tapi dalam saya nak buat kita 2 in 1 lah. Dalam seminggu kita boleh buat dalam 2 atau 3 chapter. Okay, so that at least you boleh dapat gambaran how to answer the question. Guna tips-tips yang ada. Alright, so once again this is Freshlin question, set B bilangan 1, question number 3. So pergi ambil soalan, kita buat sama-sama sekarang. Tengok tips saya nak buat. So kalau saya nak, saya akan pergi very slow supaya, sebab tujuan saya nak semua orang boleh buat. Even, okay saya nak sebut kat sini, saya bagi, kalau saya sebut permataku, bermakna sifu lah tu. Yang markah dia 50 ke atas tu. Kalau saya sebut kesayanganku, bermakna siapa-siapa yang markah dia 50, bawah daripada 50. Okay, 40 ke bawah lah. Okay, so saya nak dua-dua kategori boleh buat soalan vektor. Okay, alright, sure boleh lah kalau ikut step, insyaAllah boleh. Okay, kita tengok question number 3. First, bila dapat soalan vektor, okay, ni you punya kertas kan. Katakan ini kertas you belah 2. Belah 2. Okay, kenapa nak belah 2 ni? Ini tips Okay, on the right, you tulis all the small letter vector. Ini tips saya bagi. Supaya kenapa? Sebab selalunya kalau yang my kesayanganku ni, dia selalu hilang fokus. Dia hilang fokus, dia tak tahu dia nak ambil yang mana. So that's why kita belah 2. So bila kita belah kepada 2, kita dapat fokus. Oh, yang ni aku dah cari. This one belum. Oh, ini I ada. Oh, ini I tak ada. Sebab vektor kan dia berenyut-renyut. Dia ada dia punggung dia tu kan. Nanti pening kepala. Jadi kita belah 2. Okay, on the right kita tulis all the small letter vector. Ini kamu tak payahlah tulis. Saya tulis sebab nak bagi kamu ingat tips saya nak bagi, so catatlah dekat mana-mana. Tak payahlah saya suruh benda kecil-kecil ni pun nak kena cakap kan, tak payahlah. So you catatlah, oh on the right small letter vector. On the left you tulis all the capital letter vector. Kita ada capital letter vector and small letter vector. Okay, capital letter tu sebenarnya is more to resultant vector lah. Okay, tak apalah. Okay, so now kita baca soalan. Lagi satu tips. Kalau dia parallelogram, kalau ada perkataan parallel, collinear, you kena refer diagram. Kalau tak ada, tak payah tengok diagram pun boleh jawab soalan. Seriously, without referring to the diagram, you can answer the question. Okay, kita cuba. Without tengok soalan, tengok gambar. Tak payah tengok gambar. Okay, sekarang ni saya tak tengok gambar. Saya tak nak tengok gambar. So saya hitamkan. Saya tak nampak. Okay, ready? Okay, kita start dengan, kita baca soalan dulu. Okay, bukan baca soalan. Soalan adalah bahagian ini. Maksud saya, soalan adalah bahagian bawah ni. Kita tengok information dulu. Kita tengok dia punya information dulu. Okay, kita tengok information dulu. AB is 6 vector X. Kamu pergi tengok soalan kamu AB is 6 vector X. So I tulis sebelah sini. Small letter vector saya ada 6 vector X. Okay, tapi kadang-kadang kita tengok jugalah gambar sebab kita boleh dapatlah gambaran yang lebih jelas. Tapi saya nak bagi tahu tak tengok gambar pun boleh jawab. Itulah. Saya nak bagi tahu tak tengok gambar pun boleh jawab. Without referring to the diagram, you can answer the question. Okay, AC 4 vector Y. Saya pergi very slow. So all my permata, okay, kalau rasa you okay, you teruskan saja dengan latihan. Lagi satu. Saya dah masuk dekat dalam Telegram soalan vektor.
So yang itu kamu kena buat. Itu kita buat minggu depan bincang. Jadi kamu ada banyak masa untuk mencuba. Linear programming dengan ambil lagi satu vektor. Okay, next kita baca lagi. 3AP Allah. 3AP equals PC. Tulis. Itu capital letter. Okay, 3AP equals PC. Ni ratio lah ni. Vektor ni dia banyak bagi ratio. Soalan dia mesti ada ratio. Kalau tak ada ratio tu macam tak sah lah orang kata. Okay. And T is the midpoint. Ni penting ni. Kejap. Sebab saya dah conteng. T ni midpoint. Okay. Okay. Kan saya kata saya tak nak tengok gambar biar. T is the midpoint. Itu information yang berikutnya. I tulis dulu. Okay. Based on this only. Dengar ini tips bagi mereka yang my kesayanganku. Yang selalu hilang fokus bila jawab vektor. Tips dia ikut apa saya kata. Pertama, tak payah tengok gambar without referring to the diagram, you boleh nampak. Pertama, you tengok small letter vector ni ada alphabet yang sama di sini. Bermakna you tahu dah, you boleh dapat BC. From there you can get BC. Resultant vector BC where you use the here you have the same alphabet, that is A. So BA, AC. Straight away BA adalah apa? Ini AB. So kalau BA, AB, AB. So kalau BA dia terbalik. So dia positif, dia jadi negatif. Itu konsep yang pertama. Ini penting. Okay, siapa-siapa yang blur, yang memang zero vektor, dia tak ada. Dalam otak dia memang tak faham langsung vektor. Benda yang saya cerita hari ni, kalau you ikut, you boleh buat. Okay, ini positif. AB positif. So bila kita tukar saja jadi BA, dia negatif. Tukar dia punya apa benda? Direction. Vector is all, yang penting adalah dia punya direction. Sangat penting. Okay, kalau you silap saja, positif negatif habis. Okay, next. AC. AC adalah 4 vector Y, so tak ada masalah, salin. Kita dah dapat. Next, from here. Ni, ratio ni penting. Okay, bila nampak sahaja, teacher, I have letter P here, common. Maknanya dia collinear. So maknanya kita ada A, P, C, collinear. They are collinear. Collinear vector. Collinear apa maksud? Satu garisan. Okay, saya ada bagi tips sebelum ini. Dalam chapter coordinate geometry. Saya ada bagi tips. Saya kata cara senang cepat, you ingat. Macam rainbow. PC tu ratio dia sebenarnya 3. Kalau kita buat PC rationya adalah 3. Okay. AP guna warna apa? Warna pelangi. AP rationya adalah 1. Pelangi dah. Okay. Itu yang berlaku sebenarnya. Okay, tapi kalau yang permata tu, okay, dan saya rasa semua orang pun tahulah ini benda ni kita dapat dengan cara macam mana. Sebenarnya kita bawa turun PC ke bawah. Dia jadi macam gitu. Kan? Kita bawa PC ni turun bawah. Kita bawa PC ni turun bawah. Itu sebab dia duduk di bawah. Okay? So then kita nak dapat ratio 3 ni kita kena bawa pula pergi sana jadi divide. So bila jadi divide, dia jadi 1/3. Itu sebabnya AP is 1 part, PC is 3 part. Okay, tengok line APC ni kat mana. Tengok juga diagram lah. Takut lagi salah label, salah letak alphabet pula. Salah letak alphabet main hantam saja sini. Oh, sorry. Main hantam saja sini P, sini C, sini A. Ada orang pergi letak sini P, sini A. Tak boleh juga. Kena tengok diagram. Okay, tak boleh main hantam letak saja. Mana dia PAC? Oh, teacher here. Here. Jadi label. Ini A, P followed by C. Setengah orang dia main letak C, A, P. Memanglah satu garisan tapi salah. Tak boleh. Dia kena tengok diagram. Alphabet tu macam mana dia punya position dia tu. Okay, jadi kamu tahu kat situ AP is 1 part. Saya memang go very slow Kalau siapa yang tak faham tu tolong bagi tahu. Sebab saya nak semua orang boleh buat vektor ni. PC is 3 part.
Okay, dan biasakan diri anda dengar tips yang berikutnya. Tadi tips pertama, belah tengah. Belah dua, belah tengah pula. Tips, okay, saya buat star warna yellow lah. Ni tips pertama tadi, belah dua. Tips kedua, tengok. Kalau ada sama, terus dapatkan vektor apa you boleh dapat. Okay, kita dapat BC. Tips ketiga, okay, nampak je ratio, transform. Okay, transform dalam bentuk macam mana? Okay, you tengok Tengok saya transform. Okay, ini dia ada AP. Biasakan, disebabkan garisan tu A, P, C, biasakan dapat AP and one more AC. So, bawah ni letak AC. AP is 1 part, AC is 3 part. So, AP is 1/3 AC. And then, tips berikutnya. Dengar, tips ni penting ni. Bagi mereka yang selalu hilang fokus, sila dengar. Okay, kenapa? Kadang-kadang bila dia baca soalan bawah tu, dia tak tahu nak buat, nak start dari mana. Tak payah baca lagi yang bawah ni. Oops. Ni, tak payah baca lagi ni. Nanti dulu. Okay, sebenarnya you buat benda atas ni dah, ada markah dah. Cuma, okay, kejap lagi you tahu kat mana you dapat markah. Okay, you tengok baik-baik. Okay, so AP is 1/3 AC. So tengok antara AP dengan AC ini yang dah ada. Teacher, I have AC. Write it. Whatever you have, you write it. Hello girls, ada ke orang kat sana? Ada teacher tengah tengok. AC adalah 4 sorry. 1 plus 3, 4. Kenapa tak ada orang bagi tahu saya pun? AC tu saya letak 3, tak ada orang bagi tahu salah. Kamu ni pandai baca ratio ke tak ni? Ayang, tak ada orang tegur saya pun. AP 1 part. AC bukan ke semua? Semua bukan ke 1 plus 3 become 4. Tadi saya tulis 3 saja nak tengok. Lama tunggu. Tak ada orang pun yang respon bagi tahu teacher salah. Permata tu dia tengok ke tak sebenarnya? Yang grup permata. Okay. So please right. So kadang-kadang saya memang saja buat silap sebab saya nak tengok ada respon tak, tapi tak ada. Rasa frust lah juga kan. Okay. So 1/4. AC is 4 part. It is actually 4. So this one simplify dia jadi Y saja. AP adalah Y. Okay, kalau yang permata tu dia cepat je, tak payah nak buat macam ni. Saya ni buat macam ni untuk mereka yang agak slow, yang masih blur tentang vektor. Kena buat macam saya buat. Okay, dah dapat kan? Nah, tengok tips berikutnya. Apa sahaja yang you dapat, you kena tulis on the right. So you dapat AP, you tulis. AP is Y. Okay, next. Tadi ada information ini. T is the midpoint. Pergi tengok T dekat mana. Kena tengok diagram jugalah. Bukan main hantam je. Oh, benda-benda macam tu kena tengok lah. Oh, teacher, I know. AT ni sebenarnya AT pula dah. T ni dia duduk dekat line ini. Line ini ada apa? B. Ini T. Ini C. Bermakna BT itu adalah half BC. Separuh. TC juga adalah half BC. Lagi satu penting. Tengok depan. Kalau saya dekat kelas ni saya ketuk-ketuk whiteboard tu. Okay, so saya ambil BT. BT arrow saya to the right. Maka di sini mesti ambil BC. Dia mesti sama, same direction. Dia tak boleh opposite direction. Okay, sini saya ambil TC, maka ialah half BC lah. Kalau BT half BC. Okay, separuh lah. Faham dah tu separuh kan? Okay, BC tadi apa ya? Oh, teacher, BC I dah dapat tadi ini. Tulis sana. Tak muat ke dah? Tulis kat bawah kejap lagi. Half BC ya. BC tadi negative 6x plus 4y. So dapat negative 3x plus 2y. Itu adalah, kecil sikit. BT. BC ni tadi kita dah dapat. So memandangkan T to midpoint maknanya
BT adalah half BC. Tulis kat sini. Yang dah dapat, tulis. Ada gunanya, bukan tak ada guna, ada. Dan TC juga sama. TC kan dia sama dengan BT. Sama. Okey, tulis kat sana. Negative 3. Kalau saya salah tulis, tolong cakap sebab vektor ni buat silap sikit habislah semua. Okay, so kita dah dapat BT and TC sama, that is negative 3x plus 2y. Settle. Okay, lepas tu kita dah tak ada benda kita nak rungkaikan. Orang kata rungkaikan lah yang bersabut-bersabut tu. Okay, barulah kita baca soalan. Okay, sekarang baca. Sekarang baru baca bahagian ni. Baca bahagian ni. Itu soalan. Express in terms of vector x and vector y, BC. Jom kita tengok. BC, kita nak cari BC. Tiba-tiba kita dah nampak. Teacher, ada ke belum saya tanya? Dah ada ke belum BC? Dah ada. Ya, ini dia. Walaupun tadi kita tak baca sampai habis. Saya tak baca. Seriously saya tak baca sampai habis. Okey, saya dah dapat. Tugas you tulis sahaja. Teacher A1 I dah dapat negative 6x plus 4y. Dan siapa yang dah buat betul bagi markah. Okey, markahnya adalah 2. Kenapa 2? Dengar, ini smart student selalu buat mistake. Sebab dia terlampau smart. Bila smart, small matter dia tak tulis. Dia markah dia kat sini satu. When you write, BC is BA plus AC. One more mark sini. Don't worry, you dah tulis sebelah atas, pemeriksa akan cari benda tu. Dia akan cari setiap inci kertas you ni. Dia akan cari, don't worry, be happy. Okay, the next one, BC settle. Second, teacher, I want 80 teacher. Okay, 80, tak muat kat situ, saya tulis kat sini. Okay, dengar tips saya nak bagi. Dengar. Tak tahulah berapa tips dah ada ni. Saya dah buat berapa star? 1, 2, 3, 4 star kat sini tadi. Bermakna dah ada 4 tips. Apa lagi star saya buat? Tak ada. Okay, star yang berikutnya. I mean tips lah tu. Okay, nak jawab 80, alright, nak jawab 80, kita boleh buat dua benda. Pertama, kita guna konsep resultant. Ambil lah A, apa T. A tu starting point dia. Bagi mereka yang blur vector, tak tahu apa-apa, dengar ni. A itu dia punya initial point, starting. Dia start dekat mana. T itu dia punya ending point, terminal. Dia berhenti dekat mana. Tengah-tengah tu mesti alfabet yang sama. Sebab nanti, okay, dia plus di sini bermakna addition of vector means combination of. You combine the vector. Okay, alright, so you kena fikirlah alfabet ni apa. Itu satu cara. Cara yang kedua, dan cara yang kedua ini lebih bagus sebenarnya jika, dengar. Kiranya 80 ni kamu boleh dapat daripada ratio yang dia bagi. Dekat soalan ni, dengar setengah soalan dia bagi sampai 2 equation. Let's say this one only 1 equation. So only 1 equation means you can ada ratio kat sini, you boleh dapat lah. You boleh dapat kat sini, tengok baik-baik. Pertama, you boleh dapat AP. Kedua, you boleh dapat PC. Ketiga, you boleh dapat AC. Sekiranya benda yang you nak cari tu ada pada ratio yang dia bagi tu, I mean line ni, maka gunakan line tersebut. Gunakan ratio yang diberi. Use the given ratio. Tapi kalau tak ada, gunalah konsep resultant. Tiba-tiba kita tengok teacher, tak ada lah teacher alphabet AT kat sini. T not there. Bermakna tak payah tengok ratio ni, pakai resultant punya konsep. Dengar tips berikutnya. Catat Kalau saya student, saya catat. Saya tak tahu lah you macam mana. Okay, so macam mana nak tahu alfabet ni apa? Pergi tengok dekat sebelah ni, bahagian ni, itu tujuan dia. Itu tujuan dia. Okay, pergi tengok mula-mula start daripada belakang. Okay, tengok alfabet T. Dia melekat dengan siapa? Okay, tengok yang terkini, the letters. Okay, kita nampak, oh teacher, T melekat dengan C teacher.
boleh ambil terus AC, CT. No problem. Okay, so tips dia adalah ambil yang terkini. Terkini maksud saya yang paling bawah itulah. Ada orang kata dia tak nak. Ada orang kata tak nak. Teacher, I nak ambil ni, T melekat dengan B lah teacher, A, B, B, T. Boleh, no problem. Dengan syarat dia ada tak A, B? Ni ada, boleh pakai. Tadi saya ambil AC, CT. Ni ada AC, so boleh pakai. Tak ada masalah pun, mana-mana pun boleh. Sebab vektor ni, dia bukan satu jalan. Dia banyak jalan. Cuma jalan mana you nak pilih? Sama ada lambat atau cepat. Saya sudah permudahkan urusan you. I mean, I telah bagi you jalan cara nak dapat dengan cepat. Faham tak? Sebab ada orang dia terfikir-fikir dekat gambar ni. Pergi renung gambar tu lama-lama, diagram tu, tapi sampai habis masa tak dapat juga. Jadi tolong ikut step saya bagi. Kalau kat kelas ni memang I ketuk-ketuk dah whiteboard ni. Okay, saya punya soundcard dah sampai tapi tak sempat lagi nak pasang. Kalau ada soundcard tu saya bunyikan siren kuat-kuat bagi you dengar. Okay, so ambil itu. Okay, AC. Okay, pergi tengok mana AC. Oh, teacher, this one AC teacher. 4Y, copy. CT, lagi satu hati-hati. Sekarang ini TC kita nak CT opposite direction. Bermakna ini negatif dia jadi positif. Positif akan jadi negatif. So kita pun simplify. Lagi satu, bila simplify hati-hati. Punggung ni, tengok punggung ni. Jangan salah ambil punggung pula. 4y minus 2y. 4y minus 2y dapat apa sayang? Ya. 2y. 2y. Plus 3y. Settle. Dapat dah 80. Dan 2 markah lagi. 4 markah dah. Saya rasa kalau semua orang ikut tips saya, boleh dapat 4 markah yang pertama tanpa sebarang masalah. Okay, next kita pergi B pula. Okay, part B dengar betul-betul. Yes. Teacher, if we didn't write the wavy symbol down, they will cut the Mana? marker. Di simbol No, teacher, under the Y and X. tilt sign. Yeah. Okay. Dia macam gini. Kita biasakan diri kita buat benda yang betul lah. Vektor dia kena ada tilt sign, maka kena buat. Saya tak pasti dari segi permakahan yang terkini. Sebab sekarang dah KSSM. Kalau dulu, kalau tak silap saya, boleh kot. Tak berani nak cakap lah. Sebab saya record ni, kan saya pergi upload, dia keluar pula. So saya nak cakap macam gini lah. Kamu biasakan diri tulis benda yang betul. Kita biasakan diri kita buat benda yang betul. Vektor dia ada tilt sign, maka tulis tilt sign. Okay? Kalau sikit-sikit tertinggal tu saya rasa tak ada masalah kot. Kan? Okay. Next. B. Kita nak jawab B. Dah pukul berapa dah? Dekat pukul 8. Tak apa. Ada setengah jam untuk settlekan coordinate geometry. Okay, next. It is given that dia bagi dua benda. Dia biasanya soalan B ni, dia memang akan bagi pada you two information macam gini. And then dia suruh cari H and K. Kadang-kadang dia pecah kepada dua, B1, B2. Tapi benda sama, nak cari H and K. I mean, find constant. Depends lah constant tu dia guna letter apa. Like this one, they use H and K. Okay, and then ada setengah soalan dia tambah C. Dia suruh cari magnitude. Yang itu kena guna theorem Pythagoras. Kita belum jumpa. Sebab tu kita kena cepat. Okay, kita kena buat dengan cepat supaya kita boleh buat banyak soalan. Bila jumpa banyak soalan, baru kita tahu, oh, I don't know how to do this, teacher. Then from there you learn how to answer the question. Faham? Okay, tapi part A ni untuk semua soalan dia memang akan keluar macam ni. Jadi sebab tu saya nak semua orang, my permata ke, my kesayanganku ke, boleh dapat 4 markah daripada soalan vektor. Vektor ni dia bukan hanya keluar di paper tu, dia juga keluar di paper 1. So untuk paper 1 dia akan keluar pattern begini. So that's why saya nak all of you can answer part A. Okay, and of course saya naklah kalau boleh part B ni pun boleh dapat another 6 marks. Okay, let's continue. Alright, so dia kata kita copy dulu sebab saya dah tak muat kat sini saya salin.
AR equals KAT. Saya salin kat sini ya. Tolong Jad baca untuk saya. Ada siapa-siapa ada soalan? Tolong baca untuk saya kejap sebab saya nak kena scroll. A apa? AR. AR equals to KAT. A lagi satu. AR equals to AP minus HBP. Sorry. Puan Zainab kata, okay, apa saja dapat kena tuliskan. So, sepatutnya ini saya tulis bawah sikit lah. Weh, kita tulis bawah sikit yang ni. Okay, kita bawa dia pergi bawah sikit. Tulis ni. Baru ada muat nak tulis. Okay, Puan Zainab cakap, semua small vector tulis on the right. So, ini kan small vector kita juga yang kita baru dapat, so tulis. AT is 2y plus 3x. Ni tak kisah 3x plus 2y ke 2y plus 3x ke boleh. As long as sign dia betul. Okay, dapat yang tu tadi. Yang pertama tadi dapat apa? BC. Terlupa pula tulis. Tulis semua yang dapat mesti tulis. Wajib tulis. Kalau nak senang. Kalau nak selamat. Okay. So, sekarang tengok belah ni je. Barulah Puan Zainab buat merah ni. Penting. So tiba-tiba, teacher ada 80 lah teacher. So copy 80. Ni. Okay, dah dapat satu markah kat sini. Done. Bukanlah susah mana. Nak dapat satu. Betul tak kesayanganku? Betul ke tak? Senang nak dapat satu tu. Dengar pun. Ya, betul teacher. Yes, Tak teacher. ada kesayangan. Nak mengaku kesayangan saya ke? Okay, next. AR, AP, BP. Apa yang ada? Teacher. AP teacher, I got it teacher. This one, why teacher? Okay, BP ada tak? BP ada tak? BP. BP ada tak? Teach. BP tak ada. Tengok salah ada kan. Maka buatlah resultant. I takut I stop sharing pula benda ni dekat bawah. Tolak ni atas. Okay, macam mana nak pilih B apa. Senang je boleh nak. So tengok punggung ni belakang ni dulu. P tu dia melekat dengan apa? P tengok. P melekat dengan A tu je. Ni. P melekat dengan A. Tulis A kat situ. Okay. BA. Ni AB. Negative 6. Alah, saya tak ada pointer. Kalau saya ada pointer, kamu boleh nampak saya tengah tunjuk apa. Saya tengah tunjuk kat sini. Kita ada AB, tapi kita nak BA. So negatifkan saja, negative 6x. AP tadi, Y. Okay, sudah dapat macam gini. Expand tak? Okay, ini hati-hati bila expand ya sayang. Ini negatif, dia jadi positif sayang. Positif 6H vector X. Cara penulisan lagi satu, jangan ada orang pergi tulis macam gini pula. Ni vektor ni anggap macam punggung. Bila punggung dia ada ujung sekali. Inilah cara penulisan yang betulnya. Faham ke? Macam orang tak belajar ya. Faham Belajar. Okay. Sebab ada lagi orang yang tulis salah. Okay. Okay, next kita negative H times Y. Negative H vector Y. Okay, selesai. Lepas tu ingat lagi satu. Vektor ni dia kena factorize. Tak factorize tak dapat markah. Factorize. Setakat tulis macam gini je belum ada markah untuk kamu. Okay, kalau dululah. Dulu. Okay, so sekarang kita factorize. Kita tengok yang ada dua punggung. Teacher, why dia ada dua punggung lah cikgu? Bila ada dua punggung saja mesti ada bracket. Kepala, nak letak kepala dia. Apa kepala dia? Kat sini 1, sini negative H. 1 minus H. Biasakan tulis yang positif dulu. Puan Zainab selalu ajar. Apa hal? Always think positif. Quadratic equation. Nak simplify, tulis yang positif. Right, plus I dapat satu markah. Okay, markah dia kat situ 6 marks. Lagi mana? Lagi 4 tu. Okay, next.
kan dia suruh cari constant. Okay, so bila suruh cari constant, kamu kena tengok kepala ni. Soalan ni senang. Kenapa saya kata senang? Sebab dua-dua adalah AR. Maka guna, okay, tips yang berikutnya. Tips yang berikutnya adalah tengok kepala, memandangkan dia sama dua-dua. Okay, dan sebenarnya we always use the concept of equal vector. Equal vector concept. Because we want to compare vector on the left and vector on the right. The coefficient is the same. Okay, so you copy sahaja this one, your AR, you write here. And this one, your AR, this is the green AR. This is the pink tadi. Pink AR. Okay, pink. Tadi dapat warna biru pula. Pink. Ni pink. Okay. Okay, green AR. Green AR. So kita salin lah dia. Okay, bila nak salin, kalau boleh, tengoklah. You dah salin Y kat sini. Maka you start dengan Y lah. Supaya you tak adalah buat mistake. Sebab bila kita nak compare, kamu faham tak apa maksud tanda sama dengan ni? Maksudnya, vector on the left and on the right, okay, is the same vector. So kita just compare dia punya punggung. Ambil vector Y dulu. On the left, on the right, compare. Ambil kepala dia. Kita ada, okay, saya buat satu-satu sebab saya dah kata dah. Saya nak semua orang boleh buat. So bagi yang zero vector, zero vector pula dah. Dia tak ada benda kat otak dia pasal vektor, insyaAllah boleh dengar tips. Okay, vektor Y dulu compare. Kepala dia on the left, 2K on the right, 1 minus H. Vektor X pula, kepala dia. Teacher, Ya, when compare, we no need to write at the X and Y, is it? no need. Okay, No need. teacher. 3K and 6H. Okay, nak selesai ni ada dua cara. Ini boleh simplify, kamu simplify. Divide by 3, become ni. Okay, nak simplify ni ada dua cara lah. Kadang-kadang dia keluar yang simple macam ni, tak ada masalah. Saya rasa semua orang boleh buat. Guna je substitution method, masuk dalam ni, simplify dapat. Okay, dengar. Bagi mereka yang selalu bermasalah dengan calculation. Okay, kerana markah ketiga adalah di sini. Sama, you tulis ini dua ni, you tulis ni. Comparison ni dapat markah. Okay, 3 markah dah kan? Oh, sebelum tu, markah sebelum tu dekat sini. 1, 2, 3, 4 kan? Berapa lagi perlu markah? Semua 6 kan? Lagi 2. Lagi 2 tu pada jawapan, pada working, pada answer you. Jadi dengan itu, okay, kamu boleh guna calculator. Okay, saya nasihatkan bagi mereka yang agak yang basic dia agak ni, boleh pakai calculator. Kamu arrange lah. This one you boleh arrange sebagai 2K plus H equal 1. This one, sebab saya tulis K dulu maka K minus, saya bawa positive become negative, equal 0. Okay, lepas tu kalau mereka yang ada masalah lah nak buat substitution method, elimination method, dia ada masalah ni semua, ambil je calculator. Mana calculator, lambat calculator. Okay, kejap sebelum tu lupa pula nak pesan. Ini dia kena sama, ni K, ini K . Kalau tak nanti salah. Ini A1, key in nanti. B1 kita 1, C1 kita 1. Ini sebenarnya ada 1 B2 1, A2. Ini B2. Ini C2. Okay, key in. Yang ada masalah calculation lah ni. Kalau yang smart-smart, yang permata, yang biasanya yang 40, 30, 40, 20, 40 tu boleh dapat, boleh buat je, simple je ni. Okay, tak apa, saya tunjuk sebab saya dah kata saya nak semua orang boleh. Okay, tekan mode, EQN1, sampai jumpa 1 lah. Unknown, there are 2 unknown, unknown here. A1 is 2, B1 1, C1 1, A2 1, B2 negative 2, C2 0. Okay, value X di situ membawa maksud. Okay, tolong ingat jap.
2/5. Lagi apa saya nak lupa. Lagi satu, itu X 2/5 lagi satu apa? 1/5. 2/5, 1/5 Sekejap sebab saya nak tulis dulu lagi dia lupa. 2/5 dengan 1/5. 2/5. 1/5. Okay, itu kalkulator memanglah dia tulis XY. Kamu kan ni mula-mula kan K lah dia. Lepas tu H. So dapat lagi markah. Dapat dah full mark. Okay, so sekarang ni saya bukan apa, saya takut. Dengar, saya pun takut juga. Saya ajar pakai kalkulator, tiba-tiba dia bagi markah dekat working kat sini. Tiba-tiba kamu tak buat. Saya takut juga. Jadi macam gini. Kamu dah dapat ni kan, kamu masuk je lah dalam ni. Tunjuk macam gini cukup lah. K tu kan 2H. Dah, okay, cukup lah, tak payah nak selesai working sebab kamu dah dapat jawapan. Okay, tapi kalau yang permata, yang markah dia, saya rasa kalau yang 45, 40 ke atas tu markah dia boleh buat benda ni simple je. Even yang fill pun boleh sebab dia simple yang ni. Tapi saya takut kalau keluar yang complicated, dia keluar equation macam gini yang contoh. Tiba-tiba lah ini H, ini K. Lepas tu tiba-tiba ni 36H. 9K equals to 7 ke. Ni kan macam besar benar nak selesaikannya kan. Jadi kamu boleh je terus pakai kalkulator. Tapi syarat dia kena arrange betul-betul lah. Faham maksud saya? Selesai. So inilah working kita untuk vektor. Boleh screenshot. 1, 2, 3. Done. Okay. So I hope you ada sedikit gambaran macam mana nak buat vektor. Dan tolong ikut tips saya. Okay, insyaAllah boleh lepas vektor. Dengan syarat bukan satu soalan lah yang dibuat. Sebab tu saya bagi lagi 3 ke 4. Saya tak ingat saya dah bagi tu. Pergilah buat dalam masa cuti ni. Kena tolong diri, kena usaha lebih sikit lah. Nah? Okay, ada sebarang soalan untuk vektor sebelum kita pergi kepada koordinat geometri. Ada 15 minit lagi. Ada tak? Saya tak ada soalan, teacher. Saya pun tak ada. Faham. Faham lah? Faham. Teacher, faham. Okay. So lepas ni insyaAllah ya boleh buat vektor ya. Sebenarnya dah Can, cuba ke belum? Dah cuba ke belum soalan ni? Fatini dah cuba ke? Belum, teacher. Belum. Fatini, jangan tengok jawapan lagi. Nanti buat dulu. Okay, teacher. Bukan benda ni bincang besok ke? Patutnya dah cubalah sekurang-kurangnya malam ni dah siap lah ya. Ya. Masuk linear programming. Esok kan bincang kan? Fresh lane kan? Esok tu Jumaat, teacher. Silap hari. Oh betul lah, patutlah hari ni baru hari apa? Rabu, silap. Okay. Esok saya ingat saya nak buat linear programming. Thursday kan? Saya nak ajar yang cara lukis graf tu sikit, baru kita pergi koordinat geometri. Esok lah, untuk esok. Okay, that's all. Thank you. Bye. Sebelum saya lupa, ada satu benda saya nak cerita. Tengok depan jap. Okay, yang tadi, tengok saya terlupa. Yang tadi, benda yang dia bagi depan ni sama tau. Tadi apa, R apa tadi? R apa tak tahu. RA ke RP tau? AR. Dia bagi apa tadi kat sini? AR AR, teacher. Ni pun AR kan? So you buat AR equals AR betul? Ni sama kan? Okay, kalau tak sama macam mana? Sama je step dia. Kamu ambil apa yang kamu ada RQ, lagi satu QP. Kamu tengok alfabet sama ada ni kan? Betul? Jadi kamu tahu bahawa result sebenarnya kamu boleh buat RP. RP adalah R amda Q. Amda Q lah. Amda P. Amda apa benda. Okey, disebabkan kita tahu Q tu sama, letak Q. So RQ tu benda ni. Kamu dah apa? Benda ni kamu dah pergi cari tadi kan? Benda ni pun kamu dah pergi cari tadi. Masuk je kat dalam ni. Benda ni kena carilah R apa P. Biasanya ada pada soalan. Disebabkan saya dah nampak ada AP kat situ, maka saya letak A. RA, AP. Okey, dan ada orang kata kat saya, teacher, kalau tengok diagram mana ada line RP teacher? Tak apa, puan saya nak kata. Ni RP tak ada kan, line kat gambar tu tak ada RP. Kan ni nak kena cari RP ni.
Dia pening kepala. Dia pening kepala, dia kata dia tak, teacher mana ada dekat dekat diagram tu RT teacher. Tak ada masalah, buat je, insya-Allah boleh. Akan boleh punya. Don't worry, be happy. Okay, settle. Okay, tutup yang ni. Kita pergi apa benda tadi? Koordinat geometri.